Ya, benar sekali. Tetapi kalau kita cakap pasal rusuhan, cakap pasal gameplay, semestinya kita akan fokus terlebih dahulu kepada drafting untuk kedua-dua pasukan. Sebab kalau cakap pasal rusuhan, semestinya mid laner mereka dan juga roamer mestilah yang mempunyai mobility yang tinggi, boleh clearkan minion wave secepat yang mungkin. Adakah perkara tersebut yang akan mereka lakukan ataupun tidak? Sekarang ini kita lihat di mana Joy dan juga Glue telah pun di-ban keluar terlebih dahulu oleh kedua-dua pasukan. Ya, setakat ini Joy memang mengekalkan 100% ban rate. Tak kira apa pun pasukan yang bertempung, Joy sudah semestinya akan dikeluarkan. Tapi saya nak lontarkan soalan balik kepada Fariza. Tadi dalam salah satu kunci kemenangan untuk Occupy Throne adalah berhati-hati ataupun berwaspada dengan Lozi punya TikTok moment. Adakah itu salah satu perkara yang Lozi wajib buat sebab nampak lebih bergaya ataupun menambahkan confidence yang tinggi sebab ini game yang pertama, so dia tak adalah tekanan sangat sebenarnya? Sebenarnya kalau mereka nak lakukan perkara tersebut, boleh saja berikan hero-hero pick-off kepada Lozi. Sebab kita tahu Lozi comfortable pick kepada beliau adalah hero-hero yang boleh menangkap pihak lawan secara seorang ataupun beramai-ramai. Tapi kalau tiba-tiba mereka nak gunakan strategi yang berbeza juga boleh sahaja. Sebab kita tahu sekarang ini di patch baru ini, Atlas adalah salah satu hero yang baik sebagai tank. Sebab kalau nak berlakunya teamfight ataupun memulakan sesuatu engagement, memang satu hero yang baik boleh tangkap secara area. Dan kalau pasukan lawan mereka tak pancing terlebih dahulu ultimate daripada Atlas ini, sangat-sangat berbahaya sekiranya mereka nak masuk ke dalam tim. Saya setuju. Walaupun boleh lakukan TikTok moment, kena berharap juga dengan rakan-rakan untuk lakukan setup sedikit sebanyak untuk beliau. Tetapi kalau kita sembang pasal hero tangkap, Kaja telah dikeluarkan. Atlas masih lagi ada dalam medan pertempuran. Apabila kita lihat pengeluar terakhir adalah Fanny terlebih dahulu. Syabilo, awak ada sembang pasal jungler sebentar tadi. Bagaimanakah untuk pasukan RSGSG lebih-lebih untuk beri elak kena rusuh? Adakah dia patut ambil tank jungle ataupun fighter jungler di sini? Dia boleh saja gunakan assassin, contohnya macam Hayabusa ataupun Link, tapi mungkin pilihan hero tersebut agak sedikit lewat. Fokus mereka adalah kalau hero rusuh, kelemahan dia adalah slow effect dan juga continuous damage. Saya rasa yang paling sesuai dekat sini, kalau mereka dapatkan Yif, sekurang-kurangnya dekat Bray punya kawasan jungle akan diselamatkan sedikit. Sebab kita tahu bagaimana kemampuan Yif pada early game sangat menyakitkan. Walaupun ada sedikit perubahan pada patch yang baru ni, ultimate dia real world manipulation dikecilkan, tapi damage dia telah pun ditingkatkan sedikit. Bermakna Yif sangat kuat dekat early game. Ya, sebab pasal Yif boleh saja dikunci terlebih dahulu sebagai pemilihan yang pertama untuk RSGSG. Tapi kalau kita lihat Fedrin yang akan diberikan perhatian 5 kali telah diambil, tidak di-ban langsung sepanjang 2 hari termasuk hari ini perlawanan M4. Tetapi kita akan lihat bagaimanakah keberkesanan Fedrin ini untuk pasukan RSGSG sebentar nanti. Saya faham semua terkejut sebenarnya dengan pemilihan untuk pasukan pihak lawan. Saya nampak kat situ sebab Fredrin dah ada di kawasan pasukan RSG Singapura, manakala pasukan Occupy Throne mereka mengambil Beatrix dan juga Chow. Kita tadi bincang Lozi yang sering kali memilih hero-hero pick-off, tapi nampaknya pasukan Occupy Throne juga telah pun mengambil salah satu hero pick-off yang boleh melakukan TikTok moment, iaitu Chow telah pun diambil, boleh menangkap salah satu hero yang penting daripada pasukan RSG Singapura. Tapi perlu ingat, ada Fredrin yang boleh melakukan taunting, bukanlah perkara yang mudah. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana Cho ini bermain. Adakah letakkan dekat bahagian Roma ataupun akan diletakkan dekat bahagian DSP? Masih lagi terbuka sekarang ni. Lolita dia ambil terlebih dahulu. Kalau mereka dapatkan Yif, itu adalah combo yang baik dan itu yang seperti dilakukan untuk mereka. Kombinasi real world manipulation dan juga Nominum Blast ketika di dalam semak tak boleh dihidu oleh pasukan lawan, melainkan dia ada map awareness yang tinggi. Dia sedar-sedar lalu kat semak tu, dia slow, maknanya itu adalah combo. Salah satu perkataan yang bermain dekat minda saya tentang drafting untuk RSGSG adalah kawasan ataupun area of effect sekarang ini. Sebab Yif apabila bentangkan ultimate-nya sudah semestinya akan memperkecilkan lagi medan perlawanan. Ditambahkan lagi dengan Numinan Blast daripada Lolita ini. Jadi untuk pasukan Occupy Throne harus berhati-hati, harus berwaspada dengan penguasaan map yang mereka ingin guna pakai untuk mendapatkan perlawanan. Dan oleh itu mereka mendapatkan Akai, salah sebuah jawapan supaya kalau ditangkap masih lagi boleh menggunakan ultimate-nya secara defensif buat ketika ini. Ya, sekarang ni mereka akan keluarkan Editel terlebih dahulu. Satu pilihan ban yang baik di mana akan menukarkan Beatrix dekat fasa laning. Walaupun kita boleh katakan Beatrix dah
damage dia dah naik sikit. Dia masih lagi sukar untuk berhadapan dengan Irithel pada fasa mid game. Seterusnya untuk pasukan RSG Singapura ataupun RSG sendiri, kalau mereka nak keluarkan kemungkinan besar jungle, Hayabusa boleh dikeluarkan ataupun Link dekat sini, tapi Yuzong menjadi fokus utama mereka. Takutkan ada Black Dragon Form yang boleh terus ke bahagian belakang. Sebenarnya kan persoalan sekarang ni untuk kedua-dua pasukan, adakah Fredrin ini akan diletakkan sebagai jungler ataupun EXP laner untuk pasukan RSG Singapura, dan untuk pasukan Occupatron juga, adakah Akai ini diletakkan sebagai roamer, EXP laner ataupun jungler untuk pasukan daripada MENA ini. Tak lagi kita ketahui, kita akan saksikan sebentar lagi full pick ataupun full drafting untuk kedua-dua pasukan, manakala satu lagi hero di kawasan Golinga telah pun di-ban keluar. 4 hero marksman telah pun di-ban keluar, mengecilkan lagi hero pool untuk dipilih oleh pasukan RSG Singapura. Benar sekali, kalau kita lihat daripada 3 band terakhir untuk Occupy terus, semuanya berfokuskan kepada marksman sekarang ni. Yang tinggal kemungkinan carry, Popol dan Kupa kalaulah RSG ingin menggunakan Popol dan Kupa sebagai objektif gameplay mereka sebentar nanti. Faramis akan dikeluarkan terlebih dahulu, tidak ingin lihat bagaimana Faramis ini boleh memperlambatkan lagi ataupun sebenarnya memperpanjangkan lagi teamfight yang bakal dilakukan oleh kedua-dua pihak. Sebenarnya keluarkan Faramis adalah pilihan yang baik disebabkan untuk dua hero yang dekat bahagian tengah bagi pasukan RSG ni tertumpu kepada Nominal Blast Ultimate dan juga Real Manipulation gunakan ultimate beliau. Tapi kalau Faramis boleh belikan masa menggunakan Kau Altar, dua ultimate ni telah pun dibazirkan, jadi tiada lagi cara untuk pasukan RSG menang dekat bahagian teamfight. Jadi pilihan yang terbaik cumanya sekarang ni untuk pasukan Occupatron di bahagian jungle. Kita nak saksikan siapakah yang akan mereka dapatkan. Tak terkejut kalau Cho ini juga bermain dekat bahagian jungle, boleh terus pergi ke bahagian belakang. Cuma kena ingat, Real Manipulation tidak boleh lagi dihentikan dengan stun biasa. Dia perlukan surprise dan savior, di mana mid laner yang telah pun meningkat naik sekarang ni dikunci. Satu lagi boleh dikatakan high ground untuk mid laner mereka. Tapi kalau berdasarkan damage untuk pasukan Occupatron, sepertinya mereka perlu menunggu sedikit. Sebab tadi kalau kita bincang, mereka nak gunakan kerap kali menggunakan rusuhan ataupun pergi masuk ke kawasan jungle milik pasukan lawan. Tapi kalau ikut hero-hero yang mereka pilih buat masa kini, sepertinya sukar untuk mereka lakukan perkara tersebut. Mungkin akan menukar sedikit strategi mereka ataupun menggunakan hero jungler yang mempunyai damage pada fasa awal game. Kakak kita saksikan sebentar tadi, sebab saya setuju apa yang dikatakan oleh Farizah. Mungkin pada awal-awalnya Occupy terus kena bermain dengan agak perlahan sedikit, dapatkan farming, dapatkan itemization terlebih dahulu. Tetapi kita lihat apakah jawapan daripada pasukan RSG sekarang ni. Cloud telah dibawa masuk, begitu juga dengan Farmis. So kalau nak rusuh Martis agak sukar sebenarnya. Kita tahu kekuatan Martis ini di bahagian jungle cukup besar, tak perlu siapkan item damage, mampu keluarkan damage besar walaupun full on tank item sebentar nanti. Saya lebih suka sekarang ni kalau mereka dapatkan Atlas. Sebenarnya itu satu pilihan yang baik. Maafkan saya, Atlas agak sikit sukar. Cloud boleh lari, Martis boleh lari. Di mana Yves kalau digunakan Manipulation agak sikit sukar kepada Atlas tersebut. Jadikan Akai selaku roamer, ambil jungle, tapi tidak. Mereka gunakan Kadita selaku roamer dan kemungkinan besar Akai ini adalah jungler kepada mereka, supaya ini boleh dikatakan perlawanan di antara jungle keras. Benar. Ya, perlawanan di antara jungler keras, fighter tank untuk kedua-dua pasukan. Sepertinya mereka tidak ingin dirusuh, mereka tidak ingin kehilangan jungle daripada pasukan lawan mereka. Dan sepertinya drafting mereka agak fleksibel sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Ya, sebenarnya dikatakan daripada segi drafting sekarang ini semuanya telah pun lengkap untuk kita saksikan Martis berhadapan dengan Akai di bahagian jungle. Siapakah yang akan mampu untuk mengunci kebanyakan objektif penting. Turtle turret akan menjadi kunci pertama. Agak sukar untuk saya nak memberikan sedikit sebanyak prediction sebab kedua-dua line up ini ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing, tetapi semuanya bakal kita saksikan perlawanan yang pertama untuk hari kedua ini, kejohanan M4 di antara RSG menentang Occupy Thrones. Ya, ini adalah game yang pertama di hari yang kedua. Siapakah yang bakal mendapatkan mata yang pertama pada hari ini? Semestinya kedua-dua pasukan mencari mata yang sangat-sangat penting untuk mereka di grouping stage pada hari ini. Ya, dekat bahagian grouping stage, satu mata, satu kemenangan itu adalah sangat-sangat penting. Jadi kita akan saksikan terlebih dahulu di mana pertolongan buff telah pun dikeluarkan oleh pasukan RSG. Tapi dekat bahagian tengah, lihatlah bagaimana trade HP yang agak tinggi untuk Fury 77 ketika ini.
Walau bagaimanapun, kita akan saksikan juga RSG pada early game mereka perlu berikan kawalan yang kemas kepada bahagian objektif, manakala untuk Occupy Throne mereka perlukan level 4 terlebih dahulu untuk mulakan sebarang gerakan. Tapi sekarang ni Lolsi mengeluarkan damage. Fury perlu berhati-hati kalau di trade HP dengan lebih banyak, kemungkinan besar dia akan menjadi mangsa first blood kepada pasukan RSG. Ya, benar sekali. Sekarang ini sangat-sangat penting untuk kedua-dua pasukan untuk pastikan tidak memberikan sebarang kill kepada pihak lawan untuk mengelakkan mereka mempercepatkan farming yang boleh dilakukan oleh mana-mana player daripada kedua-dua pasukan. Tapi seperti yang awak dah bincangkan pun Syamilo, mereka perlu menunggu terlebih dahulu level 4. Tapi cakap pasal level 4, Leo telah pun mencecah level 4 buat masa kini. Tapi kita perlu ingat itu adalah seorang Akai. Tidak begitu banyak besar damage yang boleh dikeluarkan oleh beliau. Hanya boleh melakukan sedikit crowd control kepada pasukan RSG Singapura. Tumpuan Occupy Throne terletak dekat bahagian gold lane. Kalau mereka pastikan Cloud ini untuk teruskan farming, agak sedikit berbahaya untuk mereka. Gerakan telah pun dikeluarkan. Tapi Lolsi membazirkan flicker terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Sekurang-kurangnya sekarang ini dia ada 120 saat untuk pasukan Occupy Throne tahu bahawa Lolsi tak ada flicker untuk mereka memulakan turtle yang pertama. Saya nampak ada 2 Purify di pasukan RSG Singapura di mana 505 dan juga Baby Cake. Nama tu itu Leo. Leo hampir sebenarnya bukan hampir tapi pasti dia dikorbankan. Decimation. Dan itulah kelebihan ultimate tersebut di mana kalau ada stack dekat bawah kaki menunjukkan itu adalah kill yang boleh didapatkan dengan mudah. Tapi sekurang-kurangnya RSG tidak akan memulakan turtle yang pertama ini dan Occupy Throne kehilangan Leo mungkin akan sedikit merencatkan pergerakan mereka pada awal game. Ya benar, sangat-sangat baik untuk pasukan RSG Singapura. Permulaan yang baik untuk mereka kerana berjaya untuk menjatuhkan jungler pasukan Occupy Throne sebentar sahaja tadi. Dan kill tersebut juga diberikan kepada Bray. Bukanlah satu perkara yang baik sebenarnya untuk pasukan daripada negara MENA. Namun sekali ini lihat bagaimana zoning out telah pun dilakukan. Ya, tidak terkorban sekarang ni. Bray berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dilihatlah Decimation yang sebentar tadi menjatuhkan nyawa beliau. Leo cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu sekarang ni. Masih lagi mampu satu gerakan yang kurang baik daripada pasukan Occupy Throne dan RSG mendapatkan kill dan sekaligus mengunci turtle yang pertama. Ya, tidak begitu kemas apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Occupy Throne sebentar sahaja tadi di mana mereka cuba untuk masuk, cuba untuk konteskan kepada turtle, tapi lihat bagaimana zoning out yang kemas dilakukan oleh pasukan RSG Singapura untuk memastikan pasukan Occupy Throne tak mampu untuk masuk. Tapi Baby Cake, Baby Cake hampir dikorbankan sekarang ni. Rena Apetis tidak terkena kepada sasaran. Baby Cake masih lagi mampu untuk mengumpulkan gol yang di mana sedikit diganggu dekat bahagian atas terlebih dahulu. 3 kill berbalas kosong sekarang ni. Dapatkan RSG sepertinya bergerak dekat bahagian atas. Apa yang mereka mahukan adalah mereka cuba untuk jatuhkan Gado dan pastikan Gado tak boleh nak keluarkan damage. Ya, saya apa yang nampak kan, Occupy Throne punya drafting ini baru saya sedar banyak yang memerlukan mekanik skill yang lebih tinggi untuk mereka berdaya untuk mendapatkan sebuah kill, seperti adanya kita lihat Way of the Dragon, tapi sebelum itu Baby Cake. Masih lagi selamat. Kalau tak ada rezeki memang tak boleh nak buat apa-apa guys. Ya, dia hampir dikorbankan seperti tadi dan efek terbakar sekalipun tak cukup untuk menjatuhkan Baby Cake. Nasib baik sebenarnya walaupun bagaimanapun dekat bahagian atas sekarang ni. Lolsi akan cuba mempertahankan turret mereka dekat bahagian atas. Tidak mahu diberikan kepada pasukan Occupy Throne mendapatkan gold plating. Kena ingat, Gado, Beatrix sekarang ni kalau dia siapkan Blade of Despair dengan adanya physical attack full stack kepada emblem tersebut dengan adanya Weapon Master, saya percaya yang Beatrix boleh keluarkan damage yang besar dan itu akan mengganggu pasukan RSG dekat bahagian depan. ya tapi lihat bagaimana Hulk cuba untuk menangkap, telah pun berjaya menangkap di kawasan Purple. Tapi itu adalah Diablo dengan penggunaan Fedrin. Tiada lagi hero yang boleh burst down Fredrin tersebut daripada pasukan Occupy Throne. Jadi itu bukanlah target yang mudah sebenarnya untuk mereka. Tapi sekali lagi seorang telah pun berjaya untuk ditangkap. Dan sekali lagi itu adalah seorang Roma, bukanlah target yang tepat, Leo. Diablo, dia gunakan sustain hero. Tapi lihatlah bagaimana damage yang dikeluarkan kepada Leo yang merupakan tank jungle. Separuh nyawa dia hilang dan turtle yang kedua diberikan kepada pasukan RSG. 2.1 ribu gol dimiliki oleh mereka sekarang ni. Dan pasukan Occupy Throne sepertinya membiarkan sahaja rotasi yang dilakukan oleh pasukan RSG. Ya, sepertinya mereka berada dalam keadaan pasif, tidak ingin bergerak secara agresif. Kerana lihat, pasukan RSG Singapura sebenarnya yang bergerak secara lebih agresif masuk ke kawasan river, ke kawasan jungle milik pasukan Occupy Throne untuk pastikan rotasi yang
lambat boleh dilakukan oleh pasukan Occupy Throne. Kalau kita lihat dari segi optimization sekarang ni, untuk Baby Cake dah siapkan Demon Hunter Sword. Dia perlukan satu lagi Golden Staff sahaja untuk keluarkan damage yang besar. Manakala Beatrix siapkan Corruption Sight terlebih dahulu. Kemungkinan besar dia tidak memfokuskan kepada Blade of Despair lagi. Tapi Lossi akan memberikan satu vision yang besar kepada pasukan RSGSG. Di manakah kedudukan pasukan Occupy Throne? Ada 4 orang dekat bahagian atas. Lossi terperangkap terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Raffi telah pun dikeluarkan. Tapi Leo menyelamatkan keadaan. Lossi terlebih dahulu akan dikorbankan. Baby Cake masih lagi selamat buat kali yang kedua. Bray masuk di bahagian belakang, cuba untuk mencari stack daripada Decimation. Hampir untuk mendapatkannya tapi tidak berjaya, di mana Bray tersekat terlebih dahulu dan Baby Cakes menolak minion di kat bahagian atas. Lihat bagaimana Bray juga masih lagi tidak mahu menyerah untuk mendapatkan kill. Walau bagaimanapun dia sedar kalau dia lagi lama dekat situ, kemungkinan besar dia akan dikorbankan. Jadi dia pulang, jangan terlalu tamak, gerakan yang agak agresif tapi tidak akan membawa sebarang hasil. Tapi 5 of 5 cakap Ray, awak tak balik, jadi satu Void Blast akan mendapatkan kill. Kill yang pertama di tangan pasukan Occupy Throne dan dibalas semula untuk pasukan RSG Singapura sebentar sahaja tadi. Pertempuran yang agak lama tapi nominal blast. Tidak terkena, Gaduh masih lagi terselamat, tidak terlalu lama. 5 of 5 sekali lagi kill diberikan kepada beliau. Maro, dia roamer tapi dia juga adalah seorang mage. Walau bagaimanapun masih lagi ada cara untuk menyelamatkan diri. Tapi Leo dekat bahagian belakang. 5 of 5 terlalu lama dekat bahagian atas sebentar tadi. Hampir 1 minit lebih dia berada dekat kawasan tersebut dan sekaligus dihukum oleh Leo. Sungguh lama pertempuran di kawasan top lane. Sebentar saja tadi sampai turtle yang ketiga telah pun muncul di Land of Dawn buat masa kini. Di mana Lossi telah pun ada di kawasan river, membuka sedikit sebanyak map untuk memberikan informasi kepada pasukan RSG Singapura. Di mana turtle yang ketiga telah pun dimulakan oleh Bray. Ada lagi Leo masih lagi berada di kawasan hadapan, tapi lihat bagaimana W melakukan zoning out kepada pemain-pemain daripada pasukan Occupy Throne. Di mana Turtle sekali lagi diberikan secara percuma kepada pasukan RSGSG dan satu lagi kill didapatkan dekat bahagian atas. Gaduh ditumbangkan terlebih dahulu. Maro juga menerima nasib yang sama. 2 pemain pasukan Occupy Throne telah pun dilenyapkan seketika tadi. Sepertinya pasukan mereka biarkan objektif diambil. Kill juga dapat diambil oleh pasukan RSGSG. Begitu juga dengan turret yang kedua ketika ini. Seperti pasukan Occupy Throne dalam masalah yang besar. Ya benar, bukan sahaja perkara tersebut berlaku, tapi sepertinya pasukan Occupy Throne mengikut rentak perlawanan yang telah pun ditetapkan oleh pasukan RSG Singapura. Dan perkara itu tidak baik untuk mereka. Mereka tidak boleh mengikut rentak perlawanan itu. Tapi Hulk cuba untuk masuk terlebih dahulu. Dia lihat bagaimana Diablo. Dia tadah semua damage yang dikeluarkan oleh pasukan OT. Dan sudah saja menolaknya ke belakang. Diablo tak boleh nak survive. Kalau damage daripada skill, dia boleh tahan. Tapi kalau damage daripada turret, memanglah letaklah keras mana pun dia tetap akan ditumbangkan. Tapi Bray tahu banyak ultimate telah pun dibazirkan. Masih ada lagi masa untuk beliau memberikan sedikit tentangan terlebih dahulu untuk mendapatkan tarik dekat bahagian tengah. Walau bagaimanapun pasukan Occupy Throne masih lagi mahu mempertahankan tarik mereka di bahagian tengah. Sebab mereka tahu kalau mereka hilang lagi tarik dekat bahagian middle lane tersebut, mudah untuk pasukan RSGSG memberikan kawalan map kepada jungle mereka. Satu suggestion untuk Occupy Throne sekarang ni, bagaimana mereka nak boleh mengorakkan langkah comeback mereka adalah cuba untuk split push. Setiap kali mereka team fight, mereka akan tertewas sebab kebanyakan hero mereka sangat-sangat bergantung kepada individual skills mereka. Tak kira lah daripada Kadita yang digunakan oleh Maro maupun Chow yang digunakan oleh Hawk. Kalau mereka tak boleh nak kombokan antara satu sama lain, mereka kena lihat kepada split pushing sekarang ini. Sebab setiap team fight mereka cuba lakukan, mereka yang akan dibenamkan oleh RSGSG. Saya tak nampak sekarang ni bagaimana Maro boleh jatuhkan sesiapa. Lihatlah Lossi juga kebal. 5 of 5 sekalipun kalau kena combo daripada Maro masih lagi selamat. Apatah lagi kalau hero-hero yang kebal seperti Lossi dan juga Diablo. Sukar untuk pasukan Occupy Throne, melainkan kalau mereka dapatkan satu sebentar tadi dan semua skill dibazirkan kepada target tersebut, ya mereka ada chance. Nak cakap apa? Sebab lihat saja level daripada Maro baru mencecah level 9. Sedangkan Roma untuk pasukan RSG Singapura juga telah pun mencecah level 10. Jadi bukanlah tugas yang mudah untuk Maro untuk burst down, menumpaskan mana-mana pemain daripada pasukan RSG Singapura. Lot yang pertama telah pun dimulakan buat masa kini di tangan pasukan RSG Singapura. Maro ada Petrify telah pun terkena. Ya, lihatlah bagaimana Rockwave telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Tapi tiada damage yang boleh didapatkan ataupun dirasai oleh pasukan RSGSG sekarang ni. Liao cuba untuk menggunakan heavy spin terlebih dahulu, menorak 2 orang kat bahagian belakang. Tapi mana follow up damage? Tak ada. Baby Cake dapatkan Maro terlebih dahulu. Baby Cake masih lagi selamat buat kali ketiganya. Buat kali keempatnya masih lagi selamat. Dan 5 of 5 telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Gaduh mungkin akan dikorbankan. Jawapannya ya. Terus saja ditumbangkan terlebih dahulu sekarang ni. Satu lot dimiliki oleh mereka dan
2 kill. Berjaya untuk dikumpul oleh pasukan RSG. Tadi Liao dah cantik dah. Ya, tapi tak ada follow up. Lambat sedikit follow up yang diberikan oleh pasukan RSG Singapura. Kalaulah follow up yang diberikan lebih pantas, mungkin akan adanya momen penterbalikan meja yang boleh dilakukan oleh pasukan OQ Petron. Tetapi itu kesilapan yang pasukan OQ Petron tak boleh lakukan sekali lagi. Perlu lakukan yang terbaik, rancang kembali strategi mereka, tingkatkan lagi komunikasi di antara pemain-pemain pasukan OQ Petron untuk memastikan game ini masih lagi ada peluang untuk mereka. Untuk kali keempat, Baby Cake terselamat di dalam tengah-tengah team fight dan dia masih lagi belum ada kematian. Gol yang dikumpul oleh beliau, saya percaya sekarang ni telah pun mencapai mungkin 3-4 item telah disiapkan terlebih dahulu. Maro masuk terlebih dahulu tapi dia tak sempat nak selam. Tak sempat nak selam dengan adanya Bray. Mortal Coil menghalang Maro daripada terus menyelam dan menyebabkan pasukan RSG mendapatkan 1 point kill terlebih dahulu. Cuba untuk masuk ke bahagian dalam turret pasukan Occupy Throne sekarang ni. Lot telah pun dibersihkan dan juga turret inhibitor akan ditumbangkan terlebih dahulu oleh pasukan RSG. Hanya memerlukan 1 lot dan itulah lot permulaan. Dia ketumbangkan 1 inhibitor turret. Sebenarnya itu adalah satu jumlah ataupun sebenarnya kelebihan yang sangat-sangat baik. Ya, benar sekali. Kalaulah kita boleh ingat kembali apa yang terjadi tadi di mana Maro, dia dah dapat target yang tepat, dia dah dapatkan 505, Petrify juga tepat terkena kepada pemain Yif ini. Tapi datangnya Bray dengan penggunaan Mortal Coil menyelamatkan keadaan, menyelamatkan 505, menyebabkan adanya damage AOE untuk pasukan RSG Singapura dan disebabkan itulah mereka mampu untuk mendapatkan 1 inhibitor turret di kawasan atas. Tapi sekarang ini Hulk dia perlu hati-hati. Dia menggunakan item-item defense. Namun pasukan RSG Singapura sekarang ini mempunyai damage yang cukup untuk menjatuhkan beliau sekiranya tidak berhati-hati di fasa minit yang ke-12 ini. Ya, tapi lihatlah Hulk sekarang ni cuba untuk memberikan tekanan terlebih dahulu tapi dia ditangkap oleh 2 orang pemain. Masih lagi terselamat Bray. Dia tak takut, dia tak gentar, dia pergi je ke depan untuk membuka map terlebih dahulu, memberikan pandangan kepada ahli pasukan dia di mana ataupun bagaimana cara nak masuk ke dalam. Tapi dengan adanya lot akan muncul dalam masa 25 saat sekarang ni, pasukan RSG tak boleh terlalu terburu-buru. Kalau tak, pasukan Occupy Throne mungkin akan menculik seorang pemain dan menyukarkan pasukan RSG untuk mendapatkan objektif seterusnya. Kena ingat, untuk pasukan Occupy Throne, kalau mereka berjaya untuk dapatkan pick off dan semua ada follow up, 1 target tersebut boleh ditumbangkan. Pasukan RSG sekarang ni perlu bersabar terlebih dahulu. Saya rasa apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Occupy Throne adalah sama ada Hulk ataupun Maro perlu umpan terlebih dahulu Purify di tangan Baby Cakes dan juga 505 untuk menyenangkan lagi Leo untuk mendapatkan tangkapan yang lebih kemas. Sebab seringkali kita dah pun lihat tadi bagaimana Leo banyak kali dapatkan tangkapan yang kemas dengan penggunaan heavy spin, tapi 1 follow up yang lambat diberikan oleh pasukan Occupy Throne dan juga lagi 1 adanya Purify di tangan pasukan RSG Singapura bukanlah tugas yang mudah untuk Leo mendapatkan heavy spin yang cantik terhadap pasukan RSG Singapura. Lihat bagaimana pantasnya lot yang kedua ini telah pun didapatkan oleh pasukan RSG Singapura. Tetapi seperti yang Adin katakan, speed pushing yang perlu mereka lakukan buat masa kini, 1 turret telah pun dijatuhkan di kawasan bawah, menambahkan sedikit sebanyak gol di tangan pasukan Occupy Throne. Tetapi cukup ataupun tidak, itu persoalannya kerana 8,600 gol telah pun ada di tangan pasukan RSG Singapura. Ya, sebentar tadi dia pergi ke depan tapi itulah betapa sukarnya nak berhadapan dengan Martis ketika adanya Mortal Coil, dengan adanya Rolsey stun yang boleh dikeluarkan, slow effect daripada 505 menyebabkan bagaimana Hulk tak boleh nak ke depan sangat. Lihat daripada segi itemization sekalipun, dia tak ada lagi pertahanan kepada magic damage. Dia siapkan Guardian Helmet, begitu juga dengan Brute Force Breastplate untuk mempertahankan damage fizikal. Sekarang ni agak sikit sukar dia pergi ke hadapan. Kalau tak, 505 boleh tumbangkan beliau tapi Leo cuba untuk masuk terlebih dahulu. Leo pergi ke bahagian belakang, Flicker telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Baby Cake dekat arah belakang mencari gaduh tapi tidak ada siapa pun yang terkorban. Telah pun membazirkan 3 ultimate sebentar tadi. Fokus pasukan RSG adalah untuk mendapatkan inhibitor turret terlebih dahulu. Hulk 1 sepakan yang baik. Bray akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi walau bagaimanapun, pasukan RSG sedar itu adalah satu kesilapan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan pulang terlebih dahulu. Dan pertahanan yang baik daripada pasukan Occupy Throne. Ya, sangat-sangat kemas sebentar tadi pertahanan daripada pasukan Occupy Throne dan boleh dikatakan disiplin yang baik untuk pasukan RSG Singapura. Sebenarnya 1 telah pun tertumpas terus saja mereka balik, tidak
ingin terlampau memaksa menjatuhkan Crystal. Masih lagi ada masa untuk mereka menumpaskan pasukan Occupatron. Namun pasukan Occupatron mereka cuba maju ke kawasan hadapan. Hak berjumpa dengan Losi cuma berhadapan bersama-sama tetapi datang Baby Cake. Ya, gitu je. Datang je Baby Cake. Dia tembak gunakan basic attack saja, menyebabkan Hak perlu berundur terlebih dahulu. Itu betapa besarnya damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan RSG ketika ini dan Occupatron. Macam mana mereka nak dapatkan kemenangan ini, Adik? Kita kena lihat bagaimana tanggungjawab daripada Hak sebenarnya. Mereka ada high ground defense yang baik, iaitu daripada Xavier. Tetapi di dalam high ground defense tersebut, Hak wajib cari peluang untuk menggunakan Way of the Dragon. Walaupun berisiko tinggi, tapi at least dapat tangkap seseorang daripada ahli pasukan RSG. Dan kerana itu jugalah kita lihat bagaimana Bray ditangkap, Bray dijatuhkan dan akhirnya ada sedikit lifeline untuk pasukan Occupatron. Namun begitu, Bray, kita lihat bagaimana damage yang boleh dikeluarkan begitu besar, 27,000. Ini kena ingat, ini full on tank item. Kalau dia buat item damage, kemungkinan lagi tinggi. Tapi dengan tak ada langsung physical attack, cukup besar damage beliau. Ya, tapi Bray terlebih dahulu dikorbankan sebentar tadi. Dan Leo mungkin akan menjadi mangsa yang kedua ketika ini. Tapi masih lagi terselamat terlebih dahulu Losi. Nyawa sangat rendah. Leo masih lagi terselamat. Diablo, dia ada immortality. Tapi lihatlah bagaimana dia mampu untuk bertahan ataupun tidak. Masih lagi mampu kena 5 on 5 menyelamatkan keadaan. Tapi Baby Cakes akan menumbangkan gaduh. Bukanlah situasi yang baik kepada mereka sekarang ni. 1 untuk 1. Tetapi di mana RSG kehilangan pengguna retribution mereka. Sebenarnya kesilapan kecil untuk pasukan RSG Singapura sebentar saja tadi. Kesilapan yang ada daripada tangan Bray. Mana terlampau ke hadapan, ia memang menggunakan item-item defense. Namun damage daripada Fury 77 dan juga Maro bila masuk ke fasa late game termasuk juga dengan gaduh. Tak boleh dipandang rendah. Lihat bagaimana Maro berjaya mendapatkan, boleh dikatakan knockout yang baik, tapi Diablo dia terlampau ke hadapan walaupun dia adalah seorang Fedrin. Tapi ini dah masuk fasa late game. Seperti yang kita katakan, ini adalah masanya power spike untuk pasukan Occupatron. Ya, bukan saja power spike yang boleh dirasai, tetapi pasukan RSG akan mendapatkan a lot seterusnya. Mestinya mereka membiarkan sahaja pengambilan objektif tersebut. Leo akan ditumbangkan dengan adanya damage daripada Baby Cakes, adanya slow effect daripada 5 on 5. Kehilangan satu pemain untuk Occupatron melakukan pertahanan. Satu frontliner telah pun dijatuhkan buat masa kini. Lord ada di tangan pasukan RSG Singapura. Adakah mereka mampu untuk menamatkan game di minit ke-18 ataupun pasukan Occupatron masih lagi mampu untuk mempertahankan Crystal mereka kerana 5 pemain di dalam Land of Dawn buat masa kini. Frontliner yang cukup ada di tangan pasukan RSG Singapura. Ada juga damage dealer yang boleh mengeluarkan damage yang besar. Lord telah pun tiba di kawasan atas. Pasukan Occupatron perlu lakukan yang terbaik untuk mempertahankan Crystal mereka di hari yang kedua ini, game yang pertama. Kena ingat satu mata itu penting untuk kedua pasukan, jadi mereka perlu lakukan pertahanan dengan sebaik yang mungkin. Satu inhibitor turret sekarang ni mungkin akan ditumbangkan. Ya, jawapannya pasti untuk pasukan RSG. Mereka cuba untuk masuk ke bahagian dalam. Leo dah tak ada heavy spin. Dawning Light juga telah pun dipancarkan sekarang ni. 2, 3 ultimate telah pun digunakan oleh pasukan Occupatron hanya untuk melakukan pertahanan. Walau bagaimanapun itulah satu pertahanan yang boleh dikatakan agak baik dan pasukan RSG masih lagi gagal untuk menumbangkan inhibitor turret dekat bahagian tengah dan pasukan RSG sepertinya mahukan turret tersebut. Ya, mereka cuba untuk menjatuhkan ke semua inhibitor turret terlebih dahulu sebelum lebih fokus ke kawasan Crystal. Mungkin ada minion yang seterusnya. Nomi 16 telah pun dibuka. Nomi 16 dah flicker mengelak Leo. Satu pertanggungjawabkan yang sangat-sangat baik. Leo sekarang terperangkap tapi Baby Cakes akan dikorbankan terlebih dahulu. Leo masih lagi terselamat dalam pertarungan sebentar tadi. Tapi pergerakan Lolsi mengelak Leo punya first kill itu sangat-sangat baik dan Dawning Light telah pun dikeluarkan. Satu pemain telah pun ditumbangkan terlebih dahulu untuk pasukan RSG. Mereka perlu pulang sekarang ni. Bray terperangkap kena heavy spin. Dia dikunci di tengah-tengah tembok. Dia akan dikorbankan terlebih dahulu. Power spike telah pun tiba untuk pasukan Occupatron, menampilkan damage yang besar daripada Xavier sebentar tadi. Ya benar, tetapi lihat di kawasan atas minion daripada pasukan RSG Singapura telah pun tiba. Pasukan Occupatron perlu lebih berhati-hati. Sekarang ini fokus ke kawasan middle menjatuhkan satu turret
di tangan mereka. Sekali lagi downlight dibuka. Semakin berpanjangan game ini, semakin berlarutan, semakin tinggi damage yang boleh dikeluarkan oleh Fury 77. Buat masa kini tidak boleh dipandang enteng, perlu diberikan perhatian yang lebih. Dan tak dilupakan juga di tangan Gado. Cuma apa yang perlu dilakukan oleh Gado adalah menjaga posisi beliau. Tidak boleh ditangkap sebelum pertempuran berlaku. RSG kena sedar, ini bukanlah waktu untuk mereka bermain secara pasif. Setiap kali mereka dapatkan lot, mereka kena go a bit more agresif. Cuba dapatkan satu demi 16 dan cantik. Commit ke semuanya ke atas pasukan Occupy Throne. Gabungkan dengan Blazing Duet Baby Kings dan juga Gift menggunakan Real World Manipulation. Tapi setiap kali mereka mendapatkan lot, mereka seakan-akan pasif. Mereka seakan-akan takut untuk melakukan gerakan ending mereka. Ya, tapi lihatlah bagaimana kedudukan Gado sekarang ni telah pun diketahui. Tapi Maro menjadi mangsa yang pertama. Gado pula telah pun ditumbangkan. Dan pasukan Occupy Throne kehilangan dua watak yang penting. RSG kembali bangkit untuk menumbangkan lot yang penting ini untuk mereka. Lot yang keempat mereka dapatkan terlebih dahulu. Tapi Lonely Light hampir. Kalau diberikan sedikit lagi masa, kemungkinan besar mampu untuk menculik lot tersebut. Tapi walaupun bagaimanapun Bray, tugas yang baik, distribution yang kemas, mendapatkan lot tersebut. Dan Leo sekarang ni untuk pasukan Occupy Throne, adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan sekali lagi? Kalau Heavy Spin yang berjaya dikeluarkan oleh Leo lebih kemas, berjaya untuk menangkap mungkin Baby Cakes ataupun 505, mungkin game ini masih lagi boleh diteruskan. Ini adalah lot yang ketiga, lot yang keempat untuk pasukan RSG Singapura. Pasukan Occupy Throne mereka masih lagi tiada kekurangan dua tenaga kerja, Maro dan juga Gado dalam masa 5 saat saja lagi. Tapi pasukan RSG Singapura telah pun tiba. Ya, Diablo flicker ke hadapan dan terus saja menggunakan Energy Eruption. Tapi Diablo terperangkap terlebih dahulu. Tapi semua orang pun dia ada Winter Tranchant untuk memberikan sedikit masa. Baby Cat Blazing Duet juga bahagian belakang cuba untuk dapatkan skill terlebih dahulu. Tapi Gado menumbangkan Diablo. Crystal diberikan fokus dan pasukan RSG dengan lot yang keempat ini mereka berjaya untuk menamatkan game.